يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke surat 331, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wad dunya akbara hammihi yulzimullahu qalbahu salasa khisalin hammu la yanqati'u anhu abada wa sulu la yatafarragu minhu abada faqru la yablughu muntahahu abada." Sadaqana surah Nabi Karim. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya siapa yang ada pagi harinya menjadikan dunia ini kepentingannya yang utama, siapa yang pada harinya, paginya, dunia ini menjadi kepentingannya yang utama, maka Allah akan melazimkan dalam hatinya tiga perkara. Yang pertama, kerisauan yang tak putus-putus untuk selama-lamanya. Yang kedua, kesibukan yang tak ada istirahatnya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, rasa kefakiran yang tidak ada hujungnya sama sekali ataupun untuk selama-lamanya. Di hadis ini menjelaskan kepada kita siapa-siapa yang dunia ni sebagai suatu perkara yang dia pentingkan, maknanya melebihkan kehidupan ni kepada kebendaan, keduniaan, hubud dunia lah. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada hatinya tiga perkara. Yang pertama, kerisauan yang tak putus-putus, mana rasa risau. Itu makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkaitan tentang meninggalkan dunia ni tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia adalah seorang anak bangsawan Mekah. Anak bangsawan Mekah yang bapaknya kaya raya, mak bapaknya, ibunya, apa saja yang anaknya inginkan diberikan. Kehebatan, kekayaan, kemewahan Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dikatakan kalau dia nak datang dalam satu majlis, sekian ratus meter dia belum sampai lagi, orang dah tahu dia nak datang. Sebab apa? Sebab bau minyak wangi dia. Dia jauh lagi, minyak wanginya dah sampai dah. Sebab minyak wangi dia special, orang lain tak mampu nak pakai. Dan bajunya pun berbaju berpakaian mahal.
Dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tapi satu ketika ada seorang nampak dia solat, lantas melaporkan perkara tersebut kepada ibu bapaknya. Kemudian ibu bapaknya kurung Mus'ab bin Umair, dikurung. Dan Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, adalah orang yang pertama dihantarkan oleh Rasulullah ke Madinah. Maknanya orang awal-awal dihantar Rasulullah ke Madinah untuk menyampaikan dakwah Islam adalah Mus'ab bin Umair. Tinggalkan seluruh kekayaan kemewahan yang dinikmati selama ini, tuan-tuan, demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, kami biasa susah sebelum Islam, kata. Apabila datang bersama Rasulullah, ketika datang kesusahan, kami tak ada jadi masalah apa-apa, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi berlainan dengan Mus'ab bin Umair. Dia seorang anak bangsawan, seorang yang kaya raya. Tapi apabila dia masuk Islam, dia menghadapi kesusahan. Aku pernah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, melihat kulit-kulit Mus'ab bin Umair itu pecah-pecah disebabkan kesusahan yang dihadapi seketika dia telah memeluk Islam. Pecah-pecah kulitnya kerana kesusahan. Kemudian, tuan-tuan, nak menunjukkan keberhasilan Mus'ab bin Umair dalam misi dakwahnya ke Madinah, tuan-tuan, Perjanjian Aqabah yang pertama jumlahnya 12 orang. Tetapi perjanjian Aqabah yang kedua jumlah dia 70 orang. Itu nak menunjukkan keberhasilan dakwahnya. 70 orang dengan 2 orang wanita yang datang jumpa Nabi untuk melakukan perjanjian Aqabah, dan selepas tak lama daripada itu berlaku peristiwa hijrah. Dan Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum, dia syahid dalam peperangan Uhud. Dia syahid dalam peperangan Uhud. Dia diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera Islam, memegang panji Islam. Itu bendera ni rupanya perlu, tuan-tuan. Dalam peperangan awal Islam dahulu, bendera ni amat memegang peranan penting. Panji-panji Islam tu amat memegang peranan penting. Maka riwayat mengatakan ketika dia memegang bendera tu, kedua tangannya dilibas oleh tentera kafir Quraisy yang bernama Ibnu Qami'ah namanya. Libas, putus kedua-dua tangan Mus'ab bin Umair. Kemudian dia menggunakan baki tangannya untuk memeluk bendera tersebut. Selepas itu dia dipancunglah lehernya, dan kemudian dia rebah. Dan rebah, dia syahid. Maka ketika nak kebumikan jenazah Mus'ab bin Umair, ini yang Rasulullah SAW sebab tak mampu untuk membendung air matanya. Sebab apa? Dia adalah seorang bangsawan, seorang yang kaya sebelum Islamnya. Tapi ketika dia nak dikebumikan, menyebabkan Rasulullah SAW sebab tak mampu untuk membendung air matanya. Apabila kain untuk menutup jenazahnya itu, tuan-tuan, tutup kaki, kepala nampak, tutup kepala, kaki nampak. Padahal dia adalah seorang bangsawan, seorang yang kaya raya sebelum Islam. Ketika jenazah dia nak dikebumikan, kain nak kebumikan jenazah dia tak cukup, tuan-tuan. Tutup kepala, kaki nampak, tutup kaki, kepala nampak. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan tutup kepalanya dan kakinya tutup dengan daun-daun kain, tutup dengan daun kurma kaki Mus'ab bin Umair. Inilah, tuan-tuan, berkaitan tentang perkara yang tajuk pada yang dibincangkan adalah perkara meninggalkan dunia ini. Jadi contoh idealnya adalah Mus'ab bin Umair pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita balik tadi tuan-tuan, dia orang yang menjadikan dunia ini kepentingan yang utama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan ke dalam hatinya yang pertama kerisauan yang tak putus-putus untuk selama-lamanya. Risau tuan-tuan, risau tentang hari esok dia. Itu yang disebutkan yang lepas tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam kan, kenapa dia digelar dengan Khalilullah. Salah satu daripadanya, dia kata saya tak risau tentang rezeki yang telah Allah jamin untuk hari esok. Itu makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seorang Khalilullah. Jadi kita ni apa nak kita risaukan rezeki. Saya selalu sebutkan tuan-tuan dalam kuliah-kuliah lepas, setiap daripada kita ini mempunyai peruntukan tersendiri, peruntukan tertentu daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Selagi rezeki kita tu tak habis, selagi tu kita masih hidup tuan-tuan. Selagi bajet tu tak habis lagi, selagi tu kita masih hidup. Setiap daripada kita mempunyai peruntukan sebanyak mana, nasi sebanyak mana, ayam sebanyak mana, ikan sebanyak mana, roti sebanyak mana, buah sebanyak mana. Habis peruntukan tu, matilah kita, matilah. Cuma ada dari kalangan manusia tuan-tuan, peruntukan dah habis dah, tapi dia masih hidup lagi. Peruntukan dah habis dah, tapi dia masih hidup lagi. Itu yang duk terlantar sakit tuan-tuan, terlantar kan, di tempat tidur di hospital mungkin. Ada saudara datang bawa makanan-makanan yang sedap-sedap tuan-tuan, bawa buah anggur. Orang ni pun satu hal juga, masa sihat tak bawa buah anggur, dah sakit baru nak bawa buah anggur. Tengok je lah. Jadi rezeki mata je lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kata malaikat yang pembagi rezeki ni, aku dah round dah seluruh dunia, nak cari seteguk air untuknya aku tak jumpa, dia kata. Aku dah round dah seluruh dunia, nak cari sesuap nasi, sebutir nasi untuknya aku tidak temui. Sebab apa? Sebab peruntukan untuknya dah habis. Habis. Jadi maka dari itu kita tidak perlu risau. Cuma sunnatullahnya kita kena usahalah, ya. Sunnatullahnya kena usaha. Sebab pepatah Melayu pun mengatakan, yang bulat tak datang bergulit, yang pipih tak datang melayang kan. Dia tak datang dengan sendirinya, dia kena usaha. Itu sunnatullahnya. Namun banyak mana itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian yang kedua, kesibukan yang tidak ada rehatnya untuk selama-lamanya. Maknanya orang yang menjadikan dunia ini perkara yang terpenting kepadanya, dia sibuk tuan-tuan, sibuk, hari-hari sibuk kan? Sibuk nak mengumpulkan sebanyak-banyak harta tuan-tuan kan? Tak ada rehat. Dia yang parahnya kerana sibuk tu menyebabkan surau pun tak nampak, masjid pun tak nampak tuan-tuan. Sibuk panjang. Bisnes tu, bisnes ni, mesyuarat tu, mesyuarat ni. Sibuk panjang. Siang mesyuarat, pagi mesyuarat, petang mesyuarat, malam mesyuarat. Sibuk panjang. Surau tak nampak, masjid tak nampak. Tapi yang parahnya kalau dah umur tu dah senja dah, umur dah senja dah, tapi sibuk lagi dengan bisnes, sibuk lagi dengan mengurus harta benda dunia. Itu saya pernah sebutkan tuan-tuan, banyaknya harta benda dunia ni pun tuan-tuan, apabila mati kita tak bawa pun. Saya pernah sebutkan Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, dia pernah berpesan, ketika kamu mengusung jenazahku ke tanah perkuburan, dia kata, di dalam keranda, aku mohon kepadamu, dia kata, agar satu daripada tanganku dijulurkan keluar daripada keranda tersebut. Dia minta tangan dia dijulurkan keluar daripada keranda itu. Maka orang bertanya kenapa? Maka dia berkata, supaya rakyatku melihat, dia kata, Iskandar yang agung
apabila dia mati dengan tangan kosong. Dia bawa tangan kosong, dia tak ada bawa apa. Dia mati tidak ada membawa apa-apa dengan tangan kosong, kata Iskandar Zulkarnain. Itulah kadang-kadang kita pelik juga tuan-tuan, ada orang terutama kalangan pemimpin lah kan, kita sebutkan bahawasanya pemimpin ni sepatutnya dia lebih banyak memberi tuan-tuan. Saya pernah contohkan Abu Bakar As-Siddiq kan. Abu Bakar As-Siddiq kan seorang khalifah Islam, dia lebih banyak memberi. Ini bagi mempraktikkan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah kan? Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Disebutkan dalam riwayat, Umar bin Khattab memberi separuh hartanya, tapi Abu Bakar As-Siddiq memberikan semuanya. Apabila ditanyakan kepadanya, yang tinggal hanya Allah dan Rasul. Semua dia bagi, yang tinggal hanya Allah dan Rasul. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dia tak ada tinggal apa. Ahli keluarganya cari apa harta yang dia tinggalkan. Maklumlah ketua negara lah katakan, tentu mungkin banyak harta yang ditinggalkan. Yang didapati hanya 2 helai jubah, 2 helai pakaian, seekor baral betina. Itu yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyedihkan lagi, dikatakan ketika nak menghembuskan nafas yang terakhir, dia berwasiat sehelai daripada jubah tu dikata untuk selimut jenazah tu, sehelai lagi dan seekor baral betina tu serahkan kepada Umar bin Khattab. Ini barangkali signal dia nakkan pengganti dia adalah Umar bin Khattab. Tak ada apa. Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah membebaskan Palestin daripada tentera Salibiyah tuan-tuan. Sebagai ketua kerajaan ketika itu, ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir tuan-tuan, duit nak beli kain kapan dia pun tak ada. Bayangkan ketua kerajaan, duit nak beli kain kapan pun tak ada, maka kain kapannya dihadiahkan oleh salah seorang menteri, Salahuddin Al-Ayyubi. Kain kapannya dihadiahkan oleh salah seorang daripada menterinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 55 tuan-tuan, disenaraikan di sana pemimpin orang beriman ni, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga adalah orang beriman. Dan orang beriman itu Allah SWT senaraikan 3 cirinya. Yang pertama, allazina yuqimunas salah, dia mendirikan salat. Yang kedua, wa yu'tunaz zakat, dia memberi zakat, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa hum raki'un, dia rukuk tunduk patuh kepada segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi, maknanya mengeluarkan zakat ni maksudnya secara umum, maknanya dia lebih banyak memberi, bukan banyak mengambil. Dia lebih banyak memberi, bukan lebih banyak mengambil. Sebab apa? Sebab dalam Islam tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Okey, kemudian yang ketiga, rasa kefakiran yang tidak ada hujungnya sama sekali. Maknanya orang-orang yang memburu dunia, menjadikan dunia ini suatu perkara yang penting kepadanya tuan-tuan, dia rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup, rasa kefakiran, rasa tak cukup lah, rasa kefakiran ni tak ada hujungnya. Itu di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengingati mati ni tuan-tuan, hartanya sedikit dia rasa dah banyak. Orang yang ingat mati, harta dia sedikit dia rasa dah banyak. Tapi orang yang tak ingat mati ni, harta dia banyak dia rasa masih sedikit. Saya ulangi, orang yang mengingati mati, hartanya sedikit dia rasa dah banyak. Jadi apabila dia rasa dah banyak, maknanya dia rasa senang, dia rasa kaya, dia rasa dah cukup. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mengingati mati, harta dia dah banyak, dia rasa masih sedikit. Itu pentingnya tuan-tuan untuk kita zikrul maut, banyak mengingati mati dalam hidup kita, sebab dia banyak boleh membantu kita
untuk melembutkan hati, untuk membersihkan hati, bahkan untuk menghidupkan hati kita, yakni dengan cara zikrul maut, banyak mengingati mati. Okey, saya rasa itu saja tuan-tuan sebagai renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit yang dikongsikan ini ada manfaatnya untuk saya dan juga kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.